المسلمين والمسلمات شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فاردده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilafzil hamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan yang telah pun menghidupkan kita setelah daripada kematian yang seketika malam tadi. Dan pada hari ini kita berada pada tanggal 11 Zulhijjah. Masih lagi berada di hari-hari tasyrik, hari-hari yang diharamkan kita berpuasa, hari-hari yang disunnahkan kepada kita bertakbir setiap kali selepas solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat, hatta solat sunat jenazah sekalipun, maka bertakbir dengan takbir yang lazim kita sebutkan. Dan saat ini Allah Ta'ala telah pun mengizinkan kita sekali lagi untuk berada di dalam rumah Allah yang maha indah ini. Sudahlah kita solat subuh, kita berwirid, kita bertakbir, kita berdoa, maka sekarang Allah Ta'ala izinkan sekali lagi kita berada di dalam taman syurga, iaitulah majlis ilmu, atau juga disebut sebagai amalan yang setinggi-tinggi amalan. Apakah amalan yang paling afdal? Tidak ada yang boleh menandinginya, iaitulah amalan menuntut ilmu. Kerana itu disebut al-ilmu mukhul ibadah. Ilmu itu otak kepada ibadah. Ilmu itu kepala kepada ibadah. Manusia, masalah aksiden ke, kemalangan ke, putih kaki, putih tangan, walidnya hidup lagi. Walidnya. Tapi kalau putih kepala, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam tu juga ibadah kita. Kalau setakat cedera sikit-sikit itu, tak apa lagi, ya? Dengan sebab kita mungkin tak ikhlas, mungkin kita terganggu khusyuk kita, itu dalam bab keharmonian ibadah akan diharmonikan lagi. Tapi kalau tak kena dari sudut pelaksanaannya, yakni tidak kena dari sudut ilmu, orang semayang kita semayang, orang semayang betul kita semayang congek panggung, wekang, bukan Willy wekang. Willy yang kat tayar depan, wekang kat tayar belakang. Lagu mana tu? Orang sujud, 7 anggota sujud, dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan hujung kaki, iaitulah jari yang dipacakkan sekira, disebut fuqaha, sekiranya mampu mengepak hingga jari tersebut juga menghadap ke arah kiblat, maka dia kena buat. Jangankan kepak, letak pun tidak. Dia panggil wekang kat tayar belakang, disujud kat tayar belakang. Sah tak? Tak sah. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia buat apa? Tanya hidung. Tanya pasal apa tanya hidung? Aku urus hidung, aku kata hidung. Betul. Tindakan dia tu betul, tepat. Sebab dia kata hidung, tanya hidung, takkan tanya telinga. No? Tu. Tapi kalau tanya pasal apa tanya hidung? Pasal lepas salam kan
Salahkan sunat kita sapu muka. Itu bukan sapu muka, tu tanya hidung. Habis tu ilmu mengajarkan kita apa? Habis Assalamualaikum warahmatullahi, masalah yang sebut dalam Hidayatus Subyan, juga disebut dalam kitab-kitab yang lain. Antara paling mudah itu Subyan lah, selalu kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka tangan diletakkan di atas ubun-ubun dan membaca doa Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Wahai Allah, bawa pergi daripada aku al-hamma wal hazan, rasa sedih, rasa gundah gulana, rasa risau, rasa takut hilang. Pasal apa? Baru lepas mayang, hati tenang, hati tengah kuat. Itu barulah kita menyapu. Tanda kata kita ihtiram, meletakkan satu benda yang rahmat yang besar di muka kita. Sebab tu disebut al-arba'in fi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi. Antaranya saat Nabi menerima pemberian, Nabi ihtiram, Nabi memuliakan perkara tersebut dengan cara meletakkan di antara dua kening Nabi. Mana tak di muka lah. Kita dapat duit, orang sedekah kita duit, orang hadiah ke, sedekah ke, kita ambil tak, cium. Cium pun boleh, tak pun boleh, cium pun boleh. Itu antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tengok benda ke lah, duit kan, buku, kitab boleh lah, bagi perkasan yang nak buat begitu. Perkasan tu boleh, perkasan kat cium sikit boleh, tapi tak ke muka habis. Baik, itu antaranya lah. Baik. Dan insyaAllah pada pagi ni, saya pun tak sangka, saya lupa dah cikgu sebenarnya, saya baik cikgu mesej malam. Tak sangka ada juga orang semangat kuliah walaupun tengah-tengah raya ni. Biasanya raya cuti terus, tapi hebat surau kita ni kuliah tetap berjalan. Maknanya pahala kutip ilmu, pahala ilmu mencari ilmu, mengutip pahala mencari ilmu tetap tidak dicutikan. Baik. Maka kita cuba nak mengambil lagi pahala, bukan setakat duduk dalam majlis ilmu. Kita nak mendengar kalam-kalam ataupun baits-baits ataupun perkataan-perkataan, huruf-huruf yang pernah meniti di atas bibir insan yang mulia, kekasih kita, yang sangat kita rindu, yang kita janji nak jumpa dengan dia di akhirat nanti, yang kita nak sangat-sangat dia mengizinkan kita untuk meminum air telaganya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nak dengar pada pagi ini, apakah yang pernah Nabi tuturkan 1400 tahun yang lalu daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang pertama. Insya-Allah tuan, kita ambil berkat. Jangan ambil berkat apa nama ni dengar saja. Ambil berkat baca sekali. Tu. Kalau kata dengan syekh kita tu, dia suruh baca sekali. Maknanya tak apalah, turut pelan-pelan tak apa. Baca sekali insya-Allah Supaya apa? Pahala baca tu tak dapat ke presenter seorang, dapat kepada mustami'in sama, kepada talamis, kepada penuntut sama. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun, qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Baik. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia disebutkan bagaimana dia ditanya, bertanyalah ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul Islam? Ayyul Islami khairin? Islam mana hak paling baik? Kita semua orang Islam, dan tapi kita nak jadi Islam yang sebenar-benarnya Islam, Muslim yang sebenar-benar Muslim, Islam yang betul-betul yang dipandang, yang ada martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala, lagu mana? Ayyul Islami khairun? Qala, maka berkatalah Nabi. Cuba tengok lagu mana Nabi nak mewajahkan, nak mentaswirkan ataupun nak menginterpretasikan maksud Islam tersebut, supaya kita dapat tahu apa yang kita kena buat, yang kita dapat lihat gambaran peranan Islam tu dalam masyarakat. Yang pertama Nabi kata tut'imut ta'am, bagi orang makan. Bagi orang makan. Ni musim dah, ni dia dah lah tu. Musim korban.
melih lembu tekah ke orang. Dia ada 3 bahagian. Lembu hak kita sembelih, dia ada 3 bahagian. Kok mana pula ustaz 3? 7. 7 tu 7 tumpuk. No, hak kita 7 tumpuk tu, hak kita setumpuk je. Hak 7 tu hak orang. Kecuali lah kalau dia buat sekok terus. Sekok tu hak dia lah. Hak lembu lain, orang lain punya pula. Kan? Ceritanya lagu tu. Cerita setumpuk ataupun sebahagian ataupun seekor. Kalau kata kambing, sekok. Kalau kata lembu nak buat sekok pun boleh. Dia nak bahagi 7 nama pun boleh. Seorang-seorang dia nak buat sekok pun boleh, tak ada masalah. Kalau kata lembu. Baik. Kambing memang seorang sekok lah. Tak boleh belah 7 pun. Tu. Jadi sebahagian masalah lazim kita kok ni kita buat sekok lembu ada 7 bahagian, 7 tumpuk. Setumpuk tu dibahagikan 3. Apa dia? Yang pertama dipanggil sedekah. Yang kedua dipanggil hadiah. Dan yang ketiga dipanggil mengambil barakah. Kan? Makan, nuri, tak kisahlah. Sedekah ni apa? Hak ni hak wajib. Hak ni hak wajib. Sedekah. Apa maksud sedekah? Pemberian pihak tinggi pada pihak rendah. Pihak atas pada pihak bawah. Maknanya fakir miskin. Kalau sama-sama kita tak nama sedekah. Ini panggil sama martabat ni. Sama-sama kita. Hang pun senang kurang susah senang lebih kurang aku kan. Hang pun susah senang lebih kurang aku je. Mana dipanggil hadiah sama-sama kita. Lepas itu tak panggil sedekah. Cikgu, ni hadiah daripada saya cikgu. Pasal apa? Sama-sama martabat lebih kurang. Di sudut ataupun dari sudut orang yang tinggi daripada kita. Ayah kita tak nama kita sedekah pasal dia lebih tinggi martabat dia. Raja tak nama sedekah, tuanku ni sedekah dari tuanku. Mana boleh terima sedekah, dia tuanku. Dia raja. Perdana menteri, JKK, dia tinggi pangkat pada kita. Maka kita panggil hadiah. Hadiah ni untuk mengihtiram, memuliakan dia. Hak wajibnya apa? Wajibnya sedekah. Sedekah ni dia lebih rendah pada kita. Dia fakir miskin masalah. Cik, ni sedekah ni ambillah daging. Tu. Hak ni lah yang dikatakan tentang kita menghulurkan. Islam itu sentiasa menghulurkan. Tu pun jangan berkira-kira. Ustaz, telefon kemarin saya ingat rasa tak kurang 10 kali orang telefon. 10 kali, tak kurang banyak tak kurang 10 kali. Ustaz ni daging nak buat ke mana ni? Tu dia kita tuan-tuan. Allah Ta'ala dah kata wala taqfu ma laysa laka bihi an. Jangan kamu ibadah tiru-tiru orang dengan ketiadaan ilmu. Kan nak kata orang tak ada ilmu, kita pun tak ada ilmu. Kita lagi tak ada ilmu. Cuma nak cerita apa yang berlaku supaya kita dapat ambil iktibar khususnya diri sendiri. Hari ini orang suka ibadat tiru-tiru orang. Orang mayang, dia mayang. Orang puasa, dia puasa. Orang pergi haji, dia pergi haji. Orang pergi umrah, dia pergi umrah. Orang buat korban, dia pun buat korban. Tetapi orang sah amalannya, dia tidak sah. Contohnya kita sebut tadi, mayangnya, tawahnya. Nanti kita lah kali flight penerbangan. Lah kali sebelum ditutup. Kita touchdown di KLA, orang atas tangkuk dah. Hak terbang dah pun kena patah balik. Jadi tuan-tuan, hikmah juga tutup COVID ni. Tuan-tuan ingat tak beberapa bulan sebelum tutupnya sekatan pergi buat umrah tu, apa yang dibuka masa tu? Iaitulah permohonan visa secara online. Mana tuan-tuan tak perlu pergi ke umrah secara melalui travel agent. Tuan-tuan boleh apply sendiri. Travel agent tak ada buat. Tuan-tuan boleh beli tiket sendiri pakai apa nama ni panggil apa? Sky scanner ke? Lepas tu tengok flight paling murah. Lepas tu booking hotel dekat Agoda, visa online. 5 minit siap. 5 minit siap. Boleh pergi umrah. Nak pergi bila? Esok. Jom. Tengok Agoda, tengok tiket flight. Tuan-tuan, bagus tak? Bagus. Mudahkan urusan. Tapi tuan-tuan, apakah implikasi yang buruk di sebalik tu? Iaitulah kita duduk di sana, kita jumpa beberapa orang hak dengan kita sendiri, taklah ramai tapi beberapa orang. Antaranya orang muda. Orang muda. Dia pergi umrah dalam kos yang tak sampai lebih kurang 4,000. Biasanya 6,000, 7,000. Ni 4,000 duduk hotel hak sama kita duduk hotel 5 bintang. Dah murah. Tapi tuan-tuan, kita pun masa sarapan pagi kebetulan jumpa makan sama-sama. Hala nak turun tu, tengok dia pakai ihram. Tadi masa sarapan dia habaq dah, kita dah kami nak buat umrah ni. Kebetulan nak jadi cerita jumpa kita.
Turun-turun, oh satu lift lagi. Oh, nak tanya, kita pun tanya, oh nak pergi umrah dah ni. Ha, nak pergi dah. Miqat ni pergi naik apa? Pergi naik taksi ke apa? Naik taksi apa? Masjid depan tu lah. Kita pun heran jugalah. Awak kemarin pergi miqat dah kan? Pasal tadi pas sarapan pagi dia pakai baju biasa. Mana dia tak duduk dalam ihram. Kalau duduk dalam ihram dia pakai ihram, dia pakai baju biasa. Lepas tu ni dia habaq kata dia nak pergi masjid Turih. Dia ni miqat tam mana? Tu tanyalah tu niat miqat niat miqat ni nak pergi niat di Tanah Air mana? Dah lagi keluar masjid, keluar hotel ni pergi tawaf Turih. Betul miqat tam mana? Dia tanya miqat tam apa? Pula dah tanya kita pula. Miqat tam mana? Miqat niat umrah tam mana? Ihram niat tam mana? Kita miqat apa? Nak pergi tawaf sa'i habis. Cukup kepala. Oh, kita kata punggah dah. Abang niat dah ni. Hak seorang tu niat, seorang tak niat lagi. Dia kata lagi nak keluar bunak niat. Keluar pada pintu hotel, bunak niat. Dia kata abang, hak tak niat tak apa. Naik taksi pergi Tanah Air. Hak niat dah tu dikira niat bukan di tempat miqat, dikenakan seekor kambing dam. Oh, sudah 700-800 pula kata. Pasal itu tuan-tuan, ilmu ni dipanggil mukhul ibadah, otak kepala kepada ibadah. Bukan mengikut suka kita. Islam tu mudah, tapi bukan bermudah-mudah. Islam itu memang mudah, tapi bukan bermudah-mudah. Tuan-tuan, baiklah. Jadi itu antara disebut. Tak apalah. Ceritanya tuan-tuan, bagi, mari telefon. Tanya pula lagu mana ni? Ustaz ni lagu mana ni? Nak bagi lagu mana ni? Boleh tak kalau saya nak bagi sikit je? Hal saya nak makan. Korban kita sebut dah, bincang dah tahun lepas. Kata tuan ingatlah korban ni mana tak ada apa dah hak kita. Korban habis. Sayang-sayang dah. Sayangnya comel pula lembu ni nak sembelih pun. Segak pula kambing. Hak ni hak paling ku sayang ni nak sembelih pula. Tak boleh. Korban ni kira korban tu nama kata korban. Tak payah ambil dalil kitab tebal-tebal, ambil nasyid kumpulan Rabbani sudah. Berkorban apa saja tu. Dalil yang paling mudah. Korban apa saja. Tak ada apa dah. Harta ataupun nyawa. Nyawa sekali korban. Bukan nyawa kita, nyawa lembu tu. Kalau nyawa kita pun kita lagi tak sanggup lah. Nyawa lembu pun berkira-kira. Jadi korban sungguh. Bila korban tak saya fikir apa dah. Saya lagi nak fikir ni ustaz, saya lagi bahagian saya limpah saya nak sikit lah. Limpah lepas tu kalau boleh bahagian paha tu saya nak belah kanan. Pasal dia kata belah kanan dia sedap sikit. Pasal lembu ni dia tak kidal. Pula dah ada kira semua tu. La ilaha illallah, kita kata lagu mana abang ni. Kalau kita buat di masjid surau ni kok lah ada cara-cara kira tapi kalau kita di madrasah ni dia pun buat surah tu Surah tu kita biasa buat 3 ekor, seekor setengah kita simpan freezer. Kita freeze kan, kita buh dalam ni, frozen, buh dalam freezer. Makan selama setahun anak-anak pelajar. Makan itulah, ada hari ayam, ada hari kambing, ada hari lembu, ada hari ikan sebagainya. Jadi ambil hak yang buat korban, ambil sikit balik makan buat berkat. Tak pilih-pilih, tapi tak tahu tempat tengah setengah tempat dia kata boleh pilih. Nak bagaimana? Wallah alam, kita tak tahu dah. Kok ni berlaku tak? Yo. Tak dengar ke lah. Kalau berlaku pun jangan nak mengaku. Baiklah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Pilih-pilih. Maknanya korban tak sepenuh hati. Satu. Yang kedua pula kita kena ingat bila korban tak ada apa dah. Ambil pun tak boleh. Sebab itulah disebut wa ma'lumun anna niyyata bil qalbi wa tusannu bil lisani. Kita tahu niat tu dengan hati. Di hati, niat tu di hati. Aku buat korban kan. Wa tusannu bil lisan, tapi sunat dengan lisan. Pasal tu kita ada lafaz akad sebagainya tu masa kita nak bagi duit tu. Ni korban saya, ni korban sunat sebagainya kan. Fayaqulu nawaitul udhiyatil nawaitu sunnatil udhiyati. Sana habis kurang. Saja aku buat sunat korban. Dia. Tadhiyatil masnunah, aku buat korban sunat. Ni korban sunat. Yang disunatkan. Dia kan sebut lagu tu. Biasa kita sebut lagu mana? Buat cara mudah-mudah lah. Islam tu kan mudah. Islam tu kan mudah. Ni korban saya. Ini korban saya. Ingat disebut dalam Hasyah Syarqawi ala Tuhfatul Tulab, antara kitab rujukan mu'tabar dalam fiqh kita. Fa in iqtasara ala nahwil udhiyah, maka jika dia memendekkan perkataan dengan hanya mengatakan ini ku buat korban, lembu ni ku buat korban, ni korban aku sebagainya,
sarat wajibatan, jadilah korban itu korban wajib. Bagus tak korban wajib? Bagus. Sebab apa? Sebab pahala wajib lebih besar daripada pahala sunat. Sembahyang wajib pahalanya lebih besar daripada sembahyang sunat. Puasa wajib pahalanya lebih besar daripada puasa sunat. Kecuali certain case. Ada kes-kes terpencil pahala sunat lebih besar daripada pahala wajib. Hak mana? Antaranya memberi salam. Pahalanya lebih besar walaupun hukumnya sunat berbanding menjawab salam yang hukumnya wajib. Tu. Pahala bagi salam lagi besar. Tapi dalam masalah korban tadi, korban wajib lagi besar pahala. Oh, kalau gitu pakai buat niat korban. Tak sebut korban sunat, sebut korban saja. Pasal apa? Automatik jadi wajib. Korban tak ada apa. Wajib. Memanglah korban tu hukumnya sunat. Memanglah semayang sunat tu hukumnya sunat. Tapi wajib tak rukuk? Wajib tak sujud? Ada orang tanya pula, ustaz macam mana pula korban boleh jadi wajib? Sedangkan korban tu kan sunat muakkadah. Memanglah korban tu sunat, memang sembahyang tu sunat, tapi rukuk tu wajib tak? Bacaan Fatihah wajib tak? Sujud tu wajib tak? Dia ada kaedah begitu. Wajib dalam sunat dipanggil. Jadi korban jadi wajib. Bila sebut korban saja, mana korban? Tak ada apalah. Cuma orang nak peringan sikit. Nah, habis tu apa jadi? Sarat wajibatan, jadilah wajib. Yahrumul aklu minha, implikasinya apa? Haram makan daripadanya walaupun sikit. Tak boleh makan, tak boleh ambil. Oh sudah ustaz, kemarin terambil dah lah. Saya tak niat korban sunat, saya tak sebut pun korban sunat, saya kata korban saja. Ni lembu korban, ni dia korban sebagai contohnya kan. Saya tak sebut pun korban sunat dan terambil dah kemarin. Makan bidah ustaz maka wajib digantikan balik. Nak kena sembelih pula tak ya? Pergi beli daging frozen tu apa? Hak bukan disembelih dengan sebab korban. Daging biasa pun boleh. Agak-agak berapa kilo kita makan. Ganti balik. Kalau buat makan tu kita tak makan, tapi tanggungan kita makan, anak-anak kita makan. Balik pada mana ni? Balik pada surau pak oi. Hang buat apa kat surau? Makan. Hei, hang tahu tak pak niat korban wajib tu? Hang bukan boleh makan. Hang tanggungan pak. Jangan nak hang makan. 2 mangkuk lah pak. Pergi cari lik 2 mangkuk lagi. Ganti balik sedekah balik. Betul? Bagi miskin dia kena sedekah semua. Tu panggil korban wajib. Pasal itulah tuan-tuan. Apa nama ni? Cuma bila kita nak makan juga, nak ambil berkat. Aku pun nak makan juga, ambil berkat juga. Tak mau juga makan-makan hak-hak orang atau benda yang diharam makan ni, benda wajib. Maka diringankan korban tersebut dengan cara disebut korban sunat. Ni korban sunat saya. Ni dia korban sunat saya. Ni lembu saya buat korban sunat. Maka bolehlah makan. Berlaku juga dalam duk peringat tu, berlaku juga jadi korban wajib. Maka pasal itulah tukang sembelih dikenal orang yang alim. Dulu ni tukang sembelih semua tok-tok guru. Lah ni dak. Kadang-kadang tukang sembelih tu orang main gerak, baru duk maki kusuk mata. Pukul 8 kita nak sembelih. Oh ya ke saya? Allah baru jaga lewat malam tidak ligan lembu. Tu tukang sembelih subuh pun tak mayang. Tukang sembelih tu. Pasal tu tukang sembelih dulu dia kena alim sungguh. Kena reti. Tukang sembelih lain ni kira pergi kursus kan. Ada sijil sikit saya boleh sembelih. Semangat nak sembelih. Semangat nak sembelih. Saya pandai asal pisau buat V lah, buat U lah macam-macam. Dulu nak sembelih tu kena alim sungguh. Pasal apa? Nak halal daging. Nak halal daging, nak berkat daging. Halal satu hal dah. Putih urat marah tu kira halal. Nak berkat lah tu. Hati dia tu lagu mana? Kebergantungan dengan Allah Ta'ala. Boleh tu kira nak tunjuk pandai ke? Lagi takut lagi tengok. Pandai tak pandai aku lagi orang makan tak bau daging tu. Nak bau pada buat gulai, bau gulai. tak bau habis kambing tu. Nak bak tu. Nak bak tunjuk kata pandai tu. Allahu Akbar. Ada hak lagu tu. Pasal itulah orang sebelah kena alim, kena warak, kena hak boleh-boleh, hak betul-betul. Maka tiba-tiba kita pun habaq ustaz. Lembu ni saya sedekah semua kat ustaz. Ustaz sembelih sedekah semua ustaz. Ustaz tu tahu. Tok guru tu biasa dia tahu ni ada masalah ni. Dia piniak korban azar dah ni. Tak apa dia pun kata aku terima, qabil tu aku terima. Terima kasih banyak. Jadi hak dia. Habis dia sembelih ataupun lepas sembelih tu dia pun ni siapa hak ni lembu tadi tu. Ni hang jangan aku sedekah balik kan. Dia tahu lah kawan tu nak buat kenuri. Kan, tapi kawan tu pergi niat korban saja, tak niat korban sunat. Jadi tak boleh ambil, tak boleh makan. Tapi dia pun kata tok guru ni pandai. Dia pun terima. Terima lepas dah. Dia boleh terima sedekah. Pasal sedekah ni dia wajib sekati ya, sebahagian tu sekati.
sekilo lah. Tiba-tiba sedekah sekor. Lagi kemas lagi ya. Selesai dah tu. Bab wajib selesai dah. Ada sekati je. Dia pun sedekah balik kat tuan rumah. Tak apalah, bagi aku dah ada daging berlemak, tak ada nak makan tu. Ni aku sedekah balik kat hang. Hang buat nak buat kenduri ke apa? Boleh buat kenduri. Baik tuan-tuan, tu ceritanya. Baiklah. Maka disebut tu ta'imut ta'am, jangan duk berkira-kira. Sedekah. Tanya pula, ustaz, kalau kami ni pihak surau pada agak telefon. Mari ni, kami nak masak semua ni ustaz. Boleh ke? Tak boleh. Sedekah kena sedekah hak mentah. Sedekah hak masak tak jadi. Sebab apa sedekah hak mentah? Sebab memberi kuasa penuh tasarruf kepada fakir miskin tersebut, kuasa penuh. Dia nak jual balikkan daging tu, kan? Kita sedekah kat dia, kan dia jual depan tu balik. Kita pula pergi beli kat dia balik. Boleh tak? Boleh. Memang tu tujuannya, sebab dia mungkin dah daging. Kita dah marah kat dia pula. Hang, surau tu hang ambil dah daging, masjid tu hang ambil dah daging. Dah rezeki dia. Dia pandai cari. Benda tu halal bukannya haram pun. Kau suka dia lah. Kita tak duduk tempat dia, kalau kita duduk tempat dia, jangan-jangan kita lebih lagi apa? Bukan zakat masjid surau. Rumah orang kita pikutik habis. Tuan-tuan, no? Jadi biar pitu rezeki dia. Dia nak jual, kita tak tahu kesusahan dia. Dia ambil kita sikit, sana sikit, dia pergi jual di depan tu. Jangan duk pergi kata, dia tu jangan duk bagi daging kat dia bukan makan pun, dia jual. Memang dia boleh jual. Kadang-kadang dia nak duit, dia tak perlukan daging dah banyak, ataupun dia tak boleh makan daging. Pasal itu kita ni tuan-tuan, mesti kita memahami dengan sebaik mungkin. Maka tut'imut ta'am, bagi makan. Tengah-tengah ada duit sikit, pergi kedai, ada duit buat lebih sikit, RM20. Buat kira ada apa orang, 2 orang, 3 orang terlepas tu kat tu channel. Seorang RM3, RM4, belanja. Bagi makan. Tak bagi orang main rumah kita pun, buat. Pasal tu orang tua dulu, dia takkan tinggal majlis tahlil, majlis doa selamat. Kadang bukan ada apa pun. Minta sila belaka, Pasyak lagi pergi rumah saya nah. Minta sila belaka mana ada ni, bolehlah kita ni 10 orang, 20 orang ni, kat pergi rumah saya. Ada labat makan-makan sikit. Sampai duduk tahlil dulu. Ni tahlil sebenar, tak ada tahlil sebenar apa sajalah, jamu orang makan. Ni tunggu nak mati dulu baru nak jamu orang makan. Tahu tu yang tak kenal cara tu. Baik. Maka taqra'us salam, bagi salam, hak ni paling penting. Ala man arafta, kata orang yang hang kenal, wa man lam ta'rif, ataupun hang tak kenal. Bagi salam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan-tuan, amalan salam ni saya terkejut sungguh lah. Pasal apa tuan-tuan? Banding negara kita dengan negara luar setiap tahun yang serta satu tempat di Eropah. Masa tu saya pergi tempat-tempat lain, saya tak pergi lagi. Masa tu saya pergi ke United Kingdom dan pergi sampai ke Paris. Kita dapat beza lah, banding. Mula tu saya sampai kawan masa tu tengah orang panggil apa? Islamofobia, yang kes depa tembak apa? Geng Islam lawan tembak dengan polis tu. Tuan-tuan, wallahualam Islam betul kan menyamak, Allah alam kadang-kadang dia nak provok Islam kan kat Perancis tu. Lepas tu saya pakai kopiah lah. Memang kita pergi mana kita pakai kopiah sahabat. Lepas tu sampai-sampai kawan saya kata, Ustaz buka kopiah dulu lah Ustaz. Satu geng muda lah, mereka semua sambut program mereka kan. Tu saya kata, apa? Sini ada kes. Saya pun, kami takut keselamatan Ustaz lah. Tu saya pun mula-mula buka, bukan tak segak je segak kalau kan perasaan kan. Kata buka tak usah buka hai pasal lain tu. Bahasa morak pun masa tu. Kata tapi rasa macam tak pakai baju. Dek biasa pakai kopiah, tiba-tiba tak pakai, rasa macam tak pakai baju. Tu tak boleh ke Tok Jinan, boleh ke dia kita bayar lagi. Mana pergi pondok tapi tak nampak rupa pondok dia kata. Kopiah jangan tinggal, sempat jangan tinggal. Ni tak apalah. Kata, aku tak boleh rasanya tak pakai baju. Tak apalah aku pakai kat kopiah. Kalau dah kata ajar ni aku tak pakai kopiah, mati sebab tu lah. Kalau kata tak sampai ajar ni pakai kopiah, pakai serban, tak ada masalah lah. Dia pun kata ikut hang lah, kata. Ikut ustaz lah. Tak apa, kita pun pakai. Tuan-tuan, hikmah bila pakai kopiah. Saya jalan dekat kota London tu. Saya ingat jalan tuan, semeter tu. Assalamualaikum. Orang putih, orang negro semua, kita tak nampak langsung rupa Islam. Kopiah apa tak pakai. Tapi, Assalamualaikum. Rupanya Islam ramai di London. Kita pakai lambang Islam, pakai duk tasyenggut. Assalamualaikum. Sampai di Perancis, masa tu Perancis ni susah sikit masa tu nak cari makanan yang rupa Islam ni. Lepas tu nak hak jual pun jual depan gereja tu, orang kepiak nampak pakai lambang salib pun. Saya pun nak beli. Mula kawan saya nak beli. Nak bungkus dah ni. Saya pun pergi tanya hang beli tambah, beli roti ni.
Tukang kedai tu nampak saya mai, dia tengok saya pakai kopiah. Lepas tu dia pun tanya, dia pun habaq. Hampa tak boleh makan roti ni? Dia kata ada ayam yang kami sembelih, yang hampa tak boleh makan. Pula. Betul nak cari di mana? Tu sebelah tu. Hak tu boleh makan. Tu tak campur apa. Hikmah tuan. Pakai kopiah. Tak satu tulis saya hanya makan makanan halal. Tak payah tulis. Hanya dengan lambang ni depa tahu dah. Pasal itu tuan-tuan, saya nak sebut tu saat ni, bagi salam. Orang tak kenal ataupun kenal, bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jalan sikit, Assalamualaikum. Naik train, Assalamualaikum. Ramai orang Islam kat sana. Tapi kita kat sini kan kalau bagi salam, kita akan tengok siapa dia ni bagi salam kat aku. Kita pula tengok dia, marah kat dia. Patutnya seronok dia doa keselamatan kat kita, sejahteraan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni dak. Assalamualaikum. Dia ni. Jawab ada lagi tapi marah dah. Dia ni bagi salam kat aku. Aku tak kenal. Itu beza. Pasal itu kita kena ubah, ambil hikmah hari ni, hari raya kedua, dan juga hadis yang kita baca tentang bagi orang makan dan bagi salam. Bagi salam. Dan salam pun kena bagi salam bagi betul. Ni Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak kena dah tu. Sam tu mati, kum ni hang, mati hang. Mati hang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mau kau tu tak marah. Bagi salam, Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Contohnya, semayang tak bolehlah, semayang dia kena ahli ta'arif. Semayang pun kadang-kadang ada orang tentu kena parti, kadang-kadang kita terlepas pandang. Besar bagi salam kita kata, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sahab kan? Sahab. Tak sah pasal apa? Saya tak pernah sedap. Sah. Tak sah pasal apa? Pasal tak sohir, tak soreh hadis dalam ta'rif. Assalam. As tu kena bagi assalam. Banyak yang kita minta maaf kan sangka buruk. Kadang-kadang singgah-singgah main yang Allah kumana maya aku ni. Bunyi apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sah. Rukun qauli. Alif lam ta'rif mesti dizahirkan, disarihkan. Assalam. Bukan kata orang lain, kita sendiri bisa kena tegur. Masa tu baru umur dalam 13 14 kot. Jadi imam Masjid Sungai Karangan, tak Imam Madan tu dia tegur. Dia mesti bagus. Sampai hari ni bila kita beramal tu dapat pahala. Pasal dia tegur kita. Dia kata ni angah, dia panggil angah partnerkan kita. As tu bagi jelas. Paling ni tu ingat dia tegur. Jadi mana bagi salam betul-betul. Tetapi kalau bukan luar main tak apa. Assalamualaikum. Dia salam tu sampai dah maknanya. Sejahtera atas kau. Kita pun waalaikumsalam. Baik. Akhir sekali dah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man aba wa man ya'ba. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abi Hurairah, saya ingat kita namanya Abdul Rahman, no? Sebelum Islam namanya Abdul Syams, hamba matahari. Bila masuk Islam namanya Abdul Rahman. Baik. Dipanggil Abu Hurairah sebab dia ni orang yang digelar bapa kucing kerana kecintaannya kepada kucing, antara riwayat. Dan dia ni pula bukanlah orang yang awal yang masuk Islam tak. Dia bukannya as-sabiqin fil Islam. Dia lambat sikit. Ada sebut tahun ke-5 ataupun ke-6 hijrah baru dia masuk Islam. Maknanya tempoh dia hidup bersama Rasulullah sekiranya kira-kira lebih kurang dalam 5 ke 6 tahun saja. Tapi tuan-tuan pelik tak? Tiba-tiba dia boleh menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ni yang puak orientalis, puak-puak sekular ataupun hatta puak Syiah cuba menimbulkan keraguan dalam hati kita. Dia kata cuba tengok riwayat hadis tu. Abu Hurairah paling banyak riwayat hadis, sedangkan dia baru masuk Islam. Bagaimana tu tuan-tuan? Ceritanya, kata guru kami Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Kiai Samsul Ma'arif. Itulah masa dia bagi motivasi kat kami. Saya ambil yang bab ni, disuruh contohi Sayyidina Abu Hurairah. Dia kata
Masa yang sedikit, bila dimaksimumkan sungguh-sungguh usaha tersebut, maka akan mendapat kualiti yang luar biasa. Disebut, walaupun tempoh masa yang singkat dia dengan Rasulullah, tapi dia mengoptimal, dia memaksimumkan segala usaha dia untuk cari ilmu. Dia tak buat kerja apa Sayyidina Abu Hurairah ni. Dia ketua kepada ahli sufah yang duduk dalam masjid Nabi kerja mengaji. Dia tak keluar berniaga, tak keluar apa. Makan, ni habis-habis mengaji ni, lagi dia pergi keluar tengok ada orang tak apa. Kalau tak kurma, makan kurma. Tak roti, makan roti. Tak ada apa, puasa. Itu Sayyidina Abu Hurairah. Dengan sahabat-sahabat, dengan ashabus sufah yang lain. Duduk dalam masjid Nabi. Mereka ni Kementerian Pendidikan. Kerja mengaji je. Kerja mengaji. Tak buat apa, mengaji. No? Sampai ada hak perang pun, tak apa, duduk. No, duk jaga. Kalau semua perang meninggal ni syahid, siapa nak jaga generasi akan datang? Apa tahap lagu tu? Maka tuan-tuan, dia akhirnya dia menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis sebab masa yang sedikit tapi dikualitikan. Tentu kita tuan-tuan, kita banyak yang mungkin rasa kita ni berada di penghujung usia. Jangan kata orang tua, orang muda pun sama lah ni. Antara tanda akhir zaman, orang muda mati di usia muda. Kawan saya sendiri pun ngaji sama-sama ni dah 6 orang lah. No? Jadi kita insya-Allah kita kualitikan masa kita. Baik, sikit lagi. Dan katanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu ummati, tiap-tiap umatku yadkhulunal jannah, akan masuk syurga. Umat Nabi yang beriman dengan Nabi akan masuk syurga. Walaupun dosa banyak, habis kena siksa, akhirnya masuk syurga. Illa man aba. Ataupun yang masuk syurga tu tapi ada juga yang tak mau masuk. Illa man abah, kecuali mereka yang enggan, tak mau masuk. Ada tak masuk syurga lah. Nanti ada tak masuk syurga. Kalau tanya semua nak. Kalau tanya semua nak, dah bukan zakat nak, demand pula tu. No? Bang, abang nak masuk syurga tak? Nak. Syurga mana abang nak? Jannatul Firdaus tu. Hak paling tinggi tu. Bukan Jannatul Naim, Jannatul Ma'wal Qaradaah. No, Jannatul Naim. Tuan-tuan no? Pasal apa? Pasal apa? Pasal perasan. No? Tu yang dikatakan seorang guru, saya tak ingat siapa, Ustaz Jam dia sebut. Dia kata apa? Bercita-cita nak masuk Jannatul Firdaus, syurga yang utama. Tapi amalan macam nak masuk neraka jahanam. Dia pedih sungguh dia pun. Cita-cita tu, angan-angan nak masuk syurga, tapi amalan tengok sebagai nak masuk neraka. Dengan selawatnya malah kemarin, hari yang sebesar-besar hari bulan ni, no? Gugurnya dosa-dosa. Apa ramai yang istighfar kemarin? Tak. Tengah-tengah korban duk mengumpat cerita bab orang. Mengumpat ni apa? Cerita benda yang orang tak suka dengar. Kalau tuan badan tu dengar, dia tak suka, tu nama mengumpat. Kan kita bacakan dalam Bidatul Hidayah disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana amalan kita yang ada sakatan-sakatan nak sampai ke atas. Sampai di pintu langit, malaikat tanya kepada malaikat yang bawa amalan kita, hang buat apa ni? Amalan sekian-sekian si anu. Hang buat turun amalan ni, campak ke muka dia. Pasal apa pula? Amalan dia ni memanglah kemas, bercahaya, tapi akhirnya menjadi tak ada nilai sebab sifat ghibah, sifat mengumpat. Maka kurang akan bercakap. Musim-musim orang nak jumpa orang, musim korban sebab kurang akan bercakap. Mai yasmut yaslim. Siapa yang berdiam diri, orang tu selamat. Kaedah ulama sebut. Man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Siapa banyak cakap maka banyak salah. Wa man kasura saqatuhu qalla haya'u. Siapa yang banyak salah maka kurang sifat malunya. Dahlah banyak salah, dia tak ada rasa malu dah. Lagi dia nak cakap, nak cover apa yang dia salah. Tak ada rasa malu. No? Wa man qalla haya'uhu. Siapa yang kurang perasaan malunya, tu teruk. Qalla wara'uhu. Dia akan kurang perasaan wara'. Wara' ni apa? Pakai kopiah serban penuh tak lalat, jalan tunduk-tunduk. Tu kan wara' tu penyegar. Rendamlah kelorak lah. Wara' ni apa? Al-wara'u tarkus syubhah. Definisinya, wara' adalah meninggalkan perkara yang samar-samar. Tak saat ni masuk kelang kabut, lambat main sikit jaga tu saat ni. Keluar-keluar tu, duduk ngeliat dulu. Semayang, masuk kalut-kalut saat ni. Duit jatuh. Tak jumpa ni. RM5 tak banyak nak pun RM5, tapi RM5 pun bumbuh minyak boleh gagah lah. KA20 pun. Dia bukan banyak nak. Nanti ada nampak tak duit saya RM5? Tolong cari saya. Kalau ada lah. Kalau ada tolong cari Ustaz. RM5. Cari tu tak jumpa. Elok-elok keluar. Depan tu saya apa ambil pun. Cikgu kata amboi Ustaz. Tahulah panggil mail kuliah subuh. Takkan duit saya pun saya nak balut. Duit cikgu kan? Duit cikgu kan duit saya ni? Hakikatnya tu duit saya.
Tapi sebabkan cikgu pun kata cikgu pun ada hilang juga duit, dah jadi sama-sama dah. Tapi orang warak macam mana orang warak? Orang warak adalah dia kata, tak apa cikgu, ambil kat cikgu. Walaupun tu duit dia sebenarnya. Sebenarnya tu duit dia. Tapi sebabkan warak tak mau benda-benda yang sama-sama, benda yang ragu-ragu, ambil kat cikgu. Sebab apa? Sebab RM5. Kalau RM50, jangan harap. Maknanya kita boleh warak dengan benda yang sikit. Tapi benda yang besar tak boleh. Macam mana? Sebab tu orang yang warak tu, dia tak makan kedai. Dia tak makan di kedai. Dia bisa bawa tuan guru jadi Fa'il aku masa tu kami duduk pondok dia lah, mengaji dengan dia. Dia bagi fatwa lagi Kedah dan dia tengah huzur. Lalu pan kedai, masa tu kami balik pada pergi mana cari motor nak dia kot. Beli motor tak nak nak mengaji. Lalu lepas nak makan, tengah hari dah. Tok guru kedai ni boleh ke? Dia tengok kedai lain kot. Kedai lain kot, mana kedai lain? Cakap dia nampak. Lah, Tok guru kedai ni boleh ke? Dia tengok kedai lain kot. Yalah nampak ni. Lepas Tok guru kedai ni boleh ke? Tengok. Dia tengok bawah, faham kedai lain. Lelah kali sampai ke pondok tak makan. Kita duduk perangai lah, hari ni Tok guru nak belanja, aku mesti ikan keli kan. Minum air. Tak ada itu. Sampai ke pondok. Pasal apa? Cara antara yang kita faham lah, cara-cara dia tengok. Tukang masak perempuan pakai baju tangan pendek. Hak ni apa dia ni? Aurat. Bukan setakat aurat, bukan setakat haram, maruah dirinya, harga diri dia pun dia tak jaga. Apatah lagi soal hak orang nak makan tu. Hak diri orang, hak punya pasal orang, perut orang kan perut dia. Hak diri dia sendiri pun dia tak jaga. Apatah lagi diri orang. Tu kaedah. Tu kaedah orang dia macam tu dia fikir. Macam kita sangka baik lah kan. Sangka baik juga, tapi kan ada cara-cara fikir tu. Maka benda tersebut menjadi perkara-perkara yang was-was ataupun ragu-ragu. Pasal tu tak pelik kalau tengok orang hari ni, kalau tanya orang perempuan lagu mana basuh beras. Basuh ayak, kacau-kacau, tuang. Buah ayak, kacau-kacau, tuang. Buah ayak, kacau-kacau, tuang. 3 kali, selawat, masak. Betul tak? Betul. No? Jawabnya tu bukan basuh, tu basah. Mungkin dia baca kitab Jawi, tapi masa tu baca tak berbaris elok-elok. Kitab Jawi tu. Ba alif sin ha. Boleh jadi basuh, boleh jadi basah. Hak dia buat tadi ni tak nama kata basuh, tu namanya basah, membasahkan beras. Betul juga. Ba alif sin ha. Membasahkan beras. Pasal apa? Bagi masuk air, basah, tuang. Kalau basuh mesti mengalukan air. Maknanya dia kena masuk beras tu dalam toskan air atas turun, air bawah keluar. Ataupun kalau tak mau pakai periuk bagi sengit sikit, atas turun dia meleleh keluar. Ni dak, kacau-kacau, tuang. Kalau kata ada najis sampai kiamat tak suci. Basuh macam tu. Tapi dalam tempoh ramai orang yang tak tahu. Ikan basuh, kejar dalam besen, gue kunyit, goreng. Sah tak? Suci tak? Tak suci. Pasal apa? Tak melalukan air. Hanya kejar dalam timba. Timba tu kecil, kalau sungai tak apalah besar. Baik tuan-tuan, tu nak ceritanya. Baik. Jadi maknanya sini kita kena faham waraq apa? Wa man qalla wara'uhu, siapa yang kurang waraq, hak ni kita paling takut sekali. Akhir sekali apa yang akan jadi? Mata qalbuh, mati hatinya. Apa tanda kata hati mati? Masa kuliah kita dekat KPJ, tanya dia tu pakar. Itu pakar. Macam mana kita nak tahu orang tu mati? Nah, mati. Tak ada apa, bit tak bunyi apa dah. Tapi kalau hati mati, tu tak ada alat lagi. Ada alat kita boleh check hati tu mati. No? Tak ada alat, tapi dah tanda-tanda dia. Lagu mana? Orang yang hatinya mati, dia rasa cukup dengan ibadah, rasa tak cukup dengan maksiat. Rasa tak cukup dengan maksiat, tak cukup dengan perkara yang larang. Tengok maksiat, tengok lagi, lepas tu tak ada masalah apa. Tapi kalau kita ibadah, tuan-tuan, hai jangan. Ni macam kuliah kita tak ni abang kata nak berhenti dah ni. Tapi tak berhenti lagi tu. Kan? Hari ini dengan korban mana lagi Nabi dah. Puasa bukan kata tuan-tuan, saya pun puasa buat tak habis lagi ni. Kan? Kadang-kadang ni duduk tempat cakap tak apa, kalau kita duduk tempat bawah tengok. Kita cakap memang tak rasa lama, orang hak dengar. Rasa lama. Pasal apa? Lagu tu dah tuan-tuan. Lagu tu dah. Siapa-siapa pun jangan kata tuan-tuan. Sama hak cakap ni pun. Pasal apa? Kita rasa cukup dengan ibadah. Semayang 2 rakaat rasa panggil wali dah. Boleh main tahajud 2 rakaat rasa macam wali, padahal tahajud pun setahun sekali. Rasa aku ni wali Allah dah ni. Tuan-tuan jaga, na'udzubillah min zalik. Dan kata Nabi, orang yang enggan siapa dia?
wa man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang taat dengan aku, ikut apa aku suruh, buat apa yang aku suruh, maka orang itu taat dengan Nabi, orang itu akan masuk syurga. Dan wa man asani, siapa yang mengingkariku, faqad abatulah, orang yang tak masuk syurga. Walaupun dia tak declare, dia tak buat dalam Facebook dia, aku tak masuk syurga, kan? Tapi bila dia buat, dia mengingkari apa arahan Nabi, itu namanya orang yang aba, orang yang enggan masuk syurga. Tuan-tuan, insya-Allah cukuplah sekat itu dulu. Beda-beda ubat-ubat ya. Nah, kuliah subuh, tazkirah maghrib pas bayar ni untuk ujian dia kata beda-beda buat ubat. Ubatnya kali banyak. Doktor kata makan 2 biji, kita hantar 5 biji tuan. Mata juling tu. Jadi cukuplah dekat tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, nak malu jugalah kalau tuan-tuan nak merebut, insya-Allah madrasah kita Tarta Ilmu Haji Abdul Majid cawangan kedua lah Pondok Sungai Karangan di Kuala Ketik sedang membangunkan komplek puteri. Hak yang putra alhamdulillah lah, hak yang laki-laki kita dah 10 tahun dah. Hasil pun alhamdulillah lah, satu demi satu kerjaan. Dan yang terbaru itu yang Johan Musabaqah Hafizul Quran 30 juzuk peringkat kebangsaan tu, wakil Tarta Ilmu tu menang peringkat Kedah, peringkat kebangsaan di Sabah itu ni menang Johan, dan patutnya kena wakil Malaysia peringkat antarabangsa di Dubai. Tapi dah Covid ni, jadi tak ada lah kot, tahun depan pula lah. Lepas tu hak laki alhamdulillah lah, stabil lah. Cuma tambah-tambah pondok belakang pula, duk tambah lagi hak pondok. Cuma hak yang komplek puteri lebih kurang dalam 300,000 sedang dibangunkan lah ni. Tuan-tuan kalau ada adik-beradik nak tunaikan hajat hari tasyrik apa sebagainya atau bulan Zulhijjah ni, bolehlah rebut-rebut berhubung dengan saya. Tak ada nombor saya, boleh minta pada cikgu lah, cikgu ada nombor insya-Allah. Tuan-tuan, masih banyak. Cukup sekat dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma inni astaudi'unaka ma qara'nahu farudhu ilaina an hadi wa sallallahu alaihi wa sallam. Taqabbalallahu minkum. Belajar syuruk.